Kalau dengar azan, saya pun boleh juga, saya nak sarankan ibu-ibu sekalian, kat rumah ada tak jam azan? Kat sini kan ada jam azan kan? Mana jam azan? Sini ada jam azan tak masjid ni? Ada kan? Ha? Dekat luar. Ini ruang muslimat ni. Sana ruang muslimat. Okey. Siapa ada kat rumah dia jam azan? Angkat tangan. Jam azan. Ya, telefon ya, telefon. Tak ada Ni saya tengok muka orang kaya belaka ni. Amin. Kaya jiwa. Kalau kaya harta, jiwa miskin, itu miskin yang sebenar. Tapi kalau miskin, hidup susah, kaya jiwa, itu kaya yang sebenar. Tanda orang kaya jiwa, Allah bagi dia lapang apa? Lapang solat awal waktu, lapang dia solat bersedia. Itu masuk orang kaya. Orang paling senang. Dia senang kat dunia. Senang nak sembahyang awal waktu, senang nak sembahyang jemaah, senang. Ui, senangnya kau. Orang yang macam ni, nak mati pun senang, dalam kubur pun senang, pada mahsyar pun senang. InsyaAllah, Allahu Akbar. Tapi sebab dia kaya, banyak harta, banyak sangat ruang tamu nak dikemas, sebab rumah besar sangat kan. Bukan saya tuju siapa-siapa ni ya. Lepas tu bila masak mesti ni pinggan mangkuk apa semua, sebab banyak benda nak diurus, banyak harta nak diurus. Rumah pula ada berbiji-biji, akhirnya dia jadi susah. Susah sembahyang jemaah, susah sembahyang waktu, susah, sibuk dengan dunia. Takut perjalanan seterusnya pun susah. Dalam kubur lagi susah. Sayyidina Osman bila dia dengar Rasulullah kata, Osman, hisap kamu paling lama. Sebab apa? Kamu paling banyak harta. Masa hari tu juga Osman terus dia sedekahkan semua. Dia kata takut. Sahabat-sahabat Nabi semua bercita-cita jadi orang miskin. Ada orang bercita jadi orang kaya. Kalau Sayyidina Osman tu, dia memang selalu sedekah sampai habis. Tapi sebanyak itu juga Allah lipat gandakan. Memang Allah tak izinkan dia untuk jadi orang susah. Tapi akhirnya lepas Rasul meninggal, dialah yang banyak menanggung keperluan seluruh orang Muslim, orang mukmin sekitar Madinah. Orang miskin dia tanggung semua. Lagi dia keluar sampai satu hari tak ada tinggal apa, dia lega. Kalau mati hari ni pun lega, sebab dia jadi orang miskin. Esok jadi kaya balik. Ada macam-macam cerita dia, memang pelik. Tapi bila Allah bagi kekayaan kepada orang yang zuhud, kekayaan tu bukan duduk di hati, duduk kat tangan je. Lepas tak rasa apa-apa. Saya cerita pasal jam azan tu, ibu-ibu sekalian. Balik ni mesej dekat anak ke, ataupun kalau pandai beli sendiri, cari dekat internet. Orang jual jam azan yang ada tu, saya kata telefon, bukan saya tak apa, telefon ni bukan apa sangat. Saya bukan ada ejen mana-mana ni. Saya bukan jual produk jam azan ke tak ni. Kan Ustazah ni nak berniaga lah tu kan. Saya nak bagi tahu siapa yang nak ubah suasana rumah, nak ubah solat dia, ini antara ikhtiar yang boleh dibuat dan insya-Allah berkesan. Jam tu kita pasang dekat rumah, murah je harga, 300.5 ada, 320 ada. Cari yang berkualiti sikit, tak payah besar sangat. Dia ada jam azan untuk rumah. Kalau untuk masjid surau harga dia 1,000, untuk rumah kecil je. Tahu tak apa fungsi dia? Kat rumah saya ada lah. Fungsi dia apa? Antaranya, sebelum bawa balik, kita ni dah tua, tak reti setting. Termasuk saya lah, tua juga. Saya tak reti nak setting. Suruh kedai tu setting sendiri. Setting untuk kita. Dia setiap 1 jam dia akan keluarkan zikir. Kadang saya tengah marah-marah anak kan, Astaghfirullah, tiba-tiba keluar istighfar. Kadang keluar zikir-zikir setiap 1 jam. Kita rasa ya Allah. 1, 10 minit sebelum solat, dia dah mula dengan bacaan Al-Quran. Dia dah keluar ayat Quran. Kita tahu dah nak masuk waktu solat. Dia bagi kita peringatan. Kita ni memang ada kalender, memang ada takwim, tapi terkejut-terkejut je. Ui, dah Zuhur lah. Buat-buat terkejut padahal tahu. Dah masuk dapur pukul 12. Sebelum tu golek-golek, tengok telefon. Pukul 12 baru kelang kabut. Dah dekat tengah hari, tak masak lagi, dah dekat Zuhur. Dia pun masak-masak. Dengar ni, ui dah azan. Buat-buat terkejut. Memang macam tu pun berbulan-bulan, bertahun-tahun. Memang kena atur waktu solat. Buat kerja, atur waktu solat. Ke 10 dah masuk dapur. Tak nak ganggu, nanti penat nak solat awal waktu.
Dengar bacaan Quran tu automatik rasa macam tak sampai hati, nak terus berhentikan dulu semua, ambil wuduk, pergi duduk. Lepas tu dia akan azan. Yang ni memang syok. Dengar dalam rumah kita bergema azan. Memang dengar masjid, kita tahu dengar masjid juga. Tapi dengar gema azan dalam rumah, dia kuat. Rumah 2 tingkat boleh dengar azan. Dengar je bunyi tu, ambil wuduk semua, kejap lagi azan. Lepas azan, dia akan sambung dengan zikir. Kadang dia, kalau lepas maghrib ke lepas isyak, dia akan baca surah Al-Mulk setiap malam. Hari pagi Jumaat, dia akan keluar surah Al-Kahfi. Selepas isyak, dia akan baca surah Sejadah. Dia gila-gila, boleh pilih surah-surah mana. Rasa macam seronok, rasa macam ya Allah, kita tak mampu nak baca Quran sentiasa. Tapi bila dia ada tu, benda Allah tu ada tu kan, dia mengingatkan kita yang lemah. Sebab itu ada orang bukan Islam tanya saya, kenapa orang Islam ni nak kena azan 5 kali sehari? Teruk sangat ke orang Islam ni nak kena peringat pasal solat 5 kali sehari? Dia kata kita ni duduk bertempik je. Faham tak? Datanglah semayang, datanglah ni. Agama lain tak ada pun macam tu. Pandai-pandailah nak pergi gereja, pandai-pandailah pergi kuil. Tak adalah nak memanggil orang dia, datanglah gereja, datanglah ni semayang. Betul tak? Kenapa orang Islam nak kena memekak-mekak 5 kali sehari? Pagi-pagi memekak dah. Logik juga soalan dia ni. Ini soalan orang bukan Islam. Kalau orang Islam kita macam geram juga kan. Nak cakap, dia kata bukankah awak dah ada jadual semayang ke? Dia tanya. Betul lah ada jadual. Untuk takwim 2019 ni, jadual solat dah ada 2018 dah dapat, betul tak? Untuk setahun. Kan dah ada jadual siap-siap. Bukan tak tahu waktu solat. Habis tu kenapa nak kena memekak juga? Masa tu saya fikir nak jawab apa pada dia ni kan. Saya tanya, anak ada sekolah tak? Ada. Kat sekolah ada loceng tak? Ada. Bukankah dah ada jadual cikgu-cikgu tu pukul 10.10 berhenti, 10.30 budak-budak rehat. Setiap setengah jam bunyi loceng, betul tak? Sebab apa? Manusia ini leka. Manusia lupa, leka dengan urusan. Bila bunyi loceng, cikgu pun cakap, dah habis waktu saya, okey, terima kasih. Kadang tu kalau tak ada loceng mungkin terlebih-lebih. Bahkan kalau cuti sekolah pun bunyi loceng sekolah tu kan. Walaupun tak ada pelajar, dia bunyi juga loceng. Walaupun tak ada orang nak datang semayang, azan tetap azan. Walaupun tinggal imam dengan Bilal, yang penting dia telah menyeru nak bagi tahu ini waktu salat. Manusia leka. Sebab itu kita perlu ada peringatan ni dalam rumah kita. InsyaAllah saya doakan para ibu, para jemaah sekalian dimurahkan rezeki oleh Allah, dilapangkan rezeki oleh Allah untuk beli jam azan ni secepat mungkin dalam minggu ni juga. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, saya kan bila tengok jam azan tu, masa saya nak, saya tak kira dah. Masa tu suami kata tunggulah hujung minggu. Saya kata tak boleh tahan dah. Saya tak tahu pula ada jam azan dekat rumah. Saya tekan minyak, pergi dekat Nilai, saya beli kat Nilai. Lepas tu bila pergi kat Nilai, dia tak tahan lama sebab made in China rosak. Saya pun beli pula online. Saya cari Al-Azkar, itu made in Malaysia. Cari sikit, kalau mahal sikit pun tak apa. Benda tu sangat membantu suasana rumah kita. Yang bergaduh kurang bergaduh. Anak, cucu yang lasak apa jadi kurang. Dia jadi lebih tenang. Sebab sejam sekali keluar zikir, jadi kita akan rasa suasana tu ibu-ibu sekalian. Masya Allah. Hari ni kalau tak dapat apa-apa ilmu lah konon daripada saya, Ustazah cakap apa lah ni, macam tak ada point. Dapat yang ni satu pun makcik, ibu-ibu sekalian, dah bagus sangat dah. Suami tanya, awak dapat ilmu apa Ustazah Asma ngajar ni? Ilmu jam azan. Bang, hari ni Kak kena cari. Saya percaya kalau pergi dekat Giant, pergi mana-mana ataupun pergi ke Maidin, dia ada kedai, biasa orang Pakistan berniaga. Dia ada jual jam azan tu. Yang tu memang Tesco ada apa semua kan. Hari ni juga cari, boleh tak? Seronok makcik-makcik. Yang penting ada nyambung sikit. Itulah jam azannya. Tu besar sangat tu. Itu 1,000 tu. Saya beli 300 lebih je. Ada yang murah 200 lebih. Tak ada duit Ustazah. Gelang tu ada tu. Yang tak ada gelang tu kan. Aduh lah. Ada Tupperware tak kat rumah? Boleh buat jualan pre-love. Betul doa. Masa saya beli hari tu kan, saya tak ada duit juga.
Ya Allah aku nak jam azan, ya Allah aku nak jam azan, ya Allah nak tak sabar nak pasang. Sebab masa tu pergi rumah kawan, tengok ada jam, kita borak-borak sejam dia bunyi zikir. Seronoknya nak tu membuat-buat doa, ya Allah aku nak, ya Allah nak. Datang rezeki yang tak disangka-sangka, menangis. Dapat duit tak disangka-sangka, ada orang yang bayar hutang ke macam mana masa tu. Terus je seorang-seorang pergi cari jam azan. Nak 1000 daya. Bukan tak mampu, tak mahu sebenarnya. Kalau mahu akan mampu, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setakat tu ke kuliah kita hari ni. Dah lebih dah masa ustazah. Cepat-cepat dah tu simpan buku masing-masing tu kan. Kan tak sabar nak beli jam azan. Masya-Allah. Insya-Allah mudah-mudahan rumah kita bertukar. Bi'ah solehah. Bila kita selalu dilaungkan azan dalam rumah, apa yang keluar? Jin, syaitan, penyakit-penyakit keluar, binatang berbisa keluar. Yang masuk rahmat Allah. Bila rahmat Allah masuk, yang selama ni hubungan rasa panas dengan suami jadi sejuk. Cucu, amin ya rabbal alamin. Betul ni. Kalau ada orang pas beli radio kecil tu nak kena pasang, dia tak setting masa. Yang ni selama setahun dia setting terus masa. Waktu solat ikut takwim kita. Tak payah ni, dia setting sendiri je. Insya-Allah. Ceritanya dulu saya memang jual jam azan ni dulu. Tak jual dah sekarang, tak sempat nak uruskan. Saya seronok sebab saya sangat suka bila makcik-makcik tu dia kata, ustazah terima kasih. Dulu makcik rasa sunyi duduk seorang-seorang anak tak dekat rumah. Sekarang bila ada jam azan ni, makcik tak sunyi. Kejap dia zikir, kejap dia tu. Seronok. Acik kadang malah tiba-tiba duduk baring tu, dia dah zikir, acik pun zikir. Boleh ke zikir masa baring? Boleh. Boleh tak zikir tak pakai tudung? Boleh. Kemarin dulu ada seorang mak tu tanya, ustazah saya pakai t-shirt dari rumah, bila nak zikir kena pakai lengan panjang. Tak payah. Pakai kain batik, baju t-shirt, tak pakai tudung, sambil nyapu dengan jam azan tu berzikir, kita pun sambung zikir dia. Sambung. Dia bukan zikir lama. Dia akan keluar dalam lebih kurang 2 minit zikir tu, dia berhentilah. Bukan sepanjang masa cik, kan nanti miong pula kita kan. Tak buat benda lain ni. Dia zikir kejap nak bagi peringatan supaya berzikir. Lepas tu dia berhenti sejam. Ada orang kata, ustazah saya tak boleh sejam sekali, macam bising sangat. Boleh setting 2 jam sekali. Nak setting ni suruh orang yang jaga tu. Kita tak reti, pening nanti tak reti nak setting. Alhamdulillah, subhanallah. Apa yang Allah izinkan untuk saya sampaikan, itulah yang terbaik insya-Allah. Kadang saya selalu ceramah macam tu, prepare benda lain, fikir lain, bila sampai cakap benda lain. Tapi saya yakin itulah kehendak Allah ya qadir ya muqtadir. Dan mungkin kita dah dengar ceramah solat dah banyak kali. Kenapa tak berubah-ubah? Rupanya perlukan jam azan kat rumah kita. Maksudnya kita sendiri tak boleh nak ubah diri kita, tak boleh nak, kita tak kuat. Kita perlu ada instrumen, perlu ada alat yang boleh mengingatkan kita. Insya-Allah. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada para jemaah sekalian. Insya-Allah bertemu kita di taman syurga Allah yang lain. Kalau tidak di dunia, jumpa di taman syurga Allah di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya sayang Hajah, sayang ibu-ibu, sayang datuk datin sekalian, sayang semualah ni. Saya tak tahu siapa depan saya ni kan. Sayang kerana Allah. Orang yang saling mencintai kerana Allah akan dapat naungan Allah di padang mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Ini hadis Nabi ya. 7 golongan yang mendapat naungan Allah di hari tidak ada naungan mereka, naungan Allah. Mereka yang saling berkasih sayang, yang bercinta, kasih sayang dia kerana Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masya-Allah, terima kasih. Allahu akbar, besar kasih sayang. Nampak ada yang borak tu dia rancang. Kita pergi teruslah lepas ni Tesco.